Formula 13 ni, nak clear korang tengok dekat korang punya lah. Okay, ni formula ni semua ni dia berilah. Okay, so daripada formula ni kamu boleh create formula lain lah. Okay, contohnya kalau kita nak sin kuasa 2A sahaja. So 1 tolak cos kuasa 2A lah. Kalau nak cos kuasa 2A, so 1 tolak sin kuasa 2A. Okay, kemudian yang A tu boleh jadi X lah. Kadang soalan dia bukan A, dia adalah X. Okay. Kecilkan sikit. Okay, seterusnya soalan yang formula 14 ni. Okay, sama juga. Formula 14 ni boleh juga kita buat tangent kuasa 2A. Okay, sama dengan secant kuasa 2A tolak 1. Macam tu okay, nombor 15 pun sama. Okay, boleh juga kita jadikan dia cotangent kuasa 2A sama dengan cosecant kuasa 2A tolak 1. Okay, 16 ni. Okay, dia ada nama-nama dia sebenarnya. Kalau 13, 14, 15 tu dia adalah formula apa yang cikgu pun tak ingat. Sebenarnya tak penting pun nak ingat benda-benda tu kan. Yang penting kita tahu macam mana nak guna formula. Okay, dia ada majmuk, ada berganda. Okay, nama-nama formula tu lah. Tapi tak perlu ingat pun. Okay, kalau yang ada yang ini berganda yang ini dari sini sampai sini 16, 17, 18 tu adalah majmuk, 16, 17, 18 ni adalah sudut majmuk. Formula sudut majmuk. Okay. Kemudian 19, 20 sampailah 21 ni. Okay, yang ni adalah berganda. Okay, yang tu adalah berganda. Lepas tu satu lagi. Mana dia? Satu lagi apa? Siapa? Asas kan? Identiti asas. Okay, yang 13, 14, 15 tu adalah identiti asas. Okay, yang majmuk ni cara nak guna dia. Okay, dia ada positif negatif ni. Maksudnya kat sini ada A, ada B. Ada dua benda yang berbeza lah. Mungkin X dengan Y. Nanti kamu akan jumpa dia boleh jadi dalam sudut dia tu. Contohnya pi campur dengan pi per 2 contohnya lah, theta per 2 ke, macam tu lah kan. So maksudnya yang ni adalah A, yang ni adalah B. Okay, so cara nak guna dia, kalau operasi dia adalah operasi tambah, kita ambil yang operasi tambah dulu. Dalam dia ni adalah operasi tambah. Jadi kita ambil sin A cos B tambah juga, tambah cos A sin B. Macam tu. Jangan tulis dua-dua tu. Jangan tulis positif negatif. Pilih salah satu saja. So kalau tolak, dekat sini pun tolak. So ambil sama sin A cos B, tolak dengan cos A sin B. Okay. Untuk yang 17 pula, dia sama macam tadi. Cuma kalau cos, dia terbalik. Kalau dekat sini tambah, kat sini akan jadi tolak. Dia terbalik. Okay, kalau cos A tambah B, jadi kita ambil cos A cos B tolak sin A sin B. So kalau dia adalah operasi tolak, yang belah bawah kat sini kita jadi tambah. Okay. Tangent. Kalau tangent A tambah B, jadi kita akan ambil tangent A tambah tangent B. Yang bawah kita terbalik. Satu tolak. Tolak tangent A, tangent B. Okay, cara nak guna dia. Okay, yang ni yang berganda ni. Okay, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Okay, kemudian cos 2A ni. Cos 2A ni ada banyak pilihan. Kita boleh guna mana-mana bergantung kepada soalan. Dan dia boleh kita ubah jugalah. Macam yang tadi kan. Okey, boleh jadi juga cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A ni dia akan sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Dia di antara dia orang ni pun
boleh jadi satu persamaan jugalah dia jadi samalah. Okay, sama juga dengan cos. Okay, ada 3 ni. Mana-mana pun boleh guna. Depends pada soalan. Okay, kemudian di antara dia orang bertiga ni, antara 3 ni boleh jadi satu persamaan. Yang ini sama dengan yang ni ke? Yang 1 sama dengan 2 ke? 2 sama dengan 3 ke? 1 sama dengan 3 ke? Kalau cikgu labelkan ni 1, 2, 3. Mana-mana pun boleh. Okay, kemudian yang ini tangent. Tangent ni macam ni je lah So kita kena gunalah yang ni untuk pembuktian selain daripada yang kamu kena hafal. Okey, iaitu tangent. Okey, tangent x lah, cikgu tulis tangent x Okey, tangent ialah kalau tangent x sin x per cos x lah. Okey, kemudian kalau cotangent cos x per sin x lah. Terbalik tangent dengan cotangent terbalik. Okey, kalau secant, secant ialah 1 per cos. Depend lah, x ke, theta ke, a ke. Okey, kemudian kalau cosecant ialah 1 per sin. Yang ni kena ingat Yang ni kena ingat lah. Cotangent cos per sin ataupun 1 per tangent. Sama je. Okay, so formula ni kena ada kat sebelah untuk jawab soalan ni Okay, kita teruskan. Okay, tengok muka surat. Okay, kita ambil soalan A dulu. Simple dulu Soalan A. Okay, soalan A kita. Okay, cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okay, soalan ni buktikan. Okay, buktikan ni maksudnya kita kena buktikan kiri, ini kiri, sama dengan kanan. Ini kanan Kiri mesti sama dengan kanan. Okay, so macam mana cara kita nak buktikan? Okay, kita just ambil yang kiri je. Okay, kita boleh pilih sebenarnya kiri atau kanan. Kita pilih yang kiri ni, kita gunakan formula yang kita ada tadi tu supaya boleh dapat yang kanan. Macam tu lah. Okay, so sekarang ni kalau cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Dekat kanan ni kalau kita tengok ada sin sahaja, tak ada cos kan? So daripada sini ideanya, okay, kita kena gantikan yang cos kuasa 2 theta ni lah. Okay, so kita tengok balik formula kita. Okay, formula kamu kena rujuk lah sepatutnya cikgu kena letak formula kat sebelah tu. Okay, kalau kita rujuk dekat formula kita, okay, kita rujuk yang formula 13 lah. Tengok rujuk formula 13. Sebab kalau tengok dekat sini, dia adalah yang asas kan, identiti asas. Jadi 13, 14, 15. So yang ada kaitan dengan dia adalah yang 13. So yang 13 ni adalah sin, ni formula 13 Okay, sin kuasa 2 A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Ni formula 13. Kamu kena ambil cos lah. Cos kuasa 2A so sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Dia sepatutnya yang ni dah expert dah nak tukar-tukar macam ni kan. So maksudnya kita kena gantikan cos kuasa 2A ni dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Cuma kat sini theta je lah Kamu tukar A tu kepada theta je. So cos ni kita gantikan dengan 1 tolak sin kuasa 2 theta. Okay, so sambung dengan sin kuasa 2 theta lagi lah. Okay, yang ni cos kuasa 2 theta yang tu. Kemudian sin kuasa 2 theta tu kita tulis balik. Okay, so kita dapatlah 1, okay, negatif sin kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Dia macam negatif x tolak x. Macam tu dapatlah negatif 2x. So kalau negatif sin kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta dapatlah negatif 2 sin kuasa 2 theta. Okay?
So sekarang nampak yang kiri dah sama dengan yang kanan. So macam tu je lah. Kamu buktikan macam ni je. Okay, terbukti. Macam tu saja. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Okay, buat sama-sama lah. Buat sama-sama dengan cikgu. Okay, yang hadir hari ni tak payahlah hantar dekat cikgu dah. Boleh terus buat. Boleh tak buat ni? Soalan A. Buat Buat sama-sama dengan cikgu. Kita teruskan soalan B. Okay. Okay, soalan B Cikgu dah tunjuk satu. Secant kuasa 2x tolak cosecant kuasa 2x sama dengan tangent kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x. Okay. Jadi kita nak buktikan yang ni. Okay. Cuba tengok. Soalan ni ada secant kuasa 2x tolak cosecant kuasa 2x. Okay, formula yang mana yang kita nak guna ni? Just bagi tahu cikgu nombor formula saja. Formula mana kita nak guna? Formula yang mana? Yang ni kita gantikan dengan formula nombor 14. 14 lah. 14 lah secant kan? Korang ada formula sama dengan cikgu tak? Ada yang dalam yang biru tu. Dalam buku coklat tu kan? 14 Secant tu adalah yang formula 14. So kita gantikan secant kuasa 2x ni adalah 1 tambah tangent kuasa 2x lah. Yang cosecant 15 kan? Tolak dulu. So cosecant kita ialah 1 kena ada kurungan 1 tambah cotangent. Cotangent kuasa 2x. Okay. Kita buat yang belah kiri, kita dapatkan jawapan di belah kanan nanti. Okay, so 1 tambah tangent kuasa 2x baru boleh buka kurungan. Ataupun nak direct terus tulis pun boleh Tolak 1 tolak cotangent kuasa 2x. Ini. Okay. So 1 dengan tolak 1 ni hapus. So yang tinggal tangent kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x. Sama dah. Nampak? Dia sama dengan kanan dah. Sudahlah macam tu. Terbukti. Okay, terbukti. Okay, boleh buat tak ni? Okay. Okay, cikgu teruskan lagi. Sekejap. Okay, rujuk dekat dalam tu je Cikgu tak payahlah tulis formula dekat sini. Okay, seterusnya soalan C. Okay, tangent kuasa 2 theta 1 tolak sin kuasa 2 theta sama dengan sin kuasa 2 theta. Okay. So sekarang ni kalau kita tengoklah kat belah kanan ni sin kuasa 2 theta sahaja. Maksudnya tangent ni lah kita kena gantikan Okay, tangent kita kena gantikan. Okay, kalau kita tengok formula tak ada kan tangent kuasa 2 theta kan? Ada. Tangent kuasa 2 theta dekat 14. Okay. Tapi kalau kita buat 14, dia jadi secant. Ada secant pula. Okay, kita tak dapat sin. Okay, ada secant dekat situ. So, kalau secant pula, kalau kita tukar ni jadi cos. Okay, akan jadi 1 per cos. Jadi kalau ikut kat situ, tak sesuai digunakan. Okay, tak sesuai digunakan. Okay, sebab dia macam makin merumitkan Jadi tangent ni sebenarnya kita just boleh guna sin per cos sahaja. Kalau tangent sin per cos, jadi kalau tangent kuasa 2 dia akan jadi sin kuasa 2 per cos kuasa 2. Macam tu. Kalau tangent saja sin per cos. Kalau tangent kuasa 2, dua-dua tu jadi kuasa 2. So 1 tolak sin kuasa 2. Sin kuasa 2. Okay, 1 tolak sin kuasa 2 ni
Memang tak perlu kita gantikan sin ni. Tapi sebenarnya dia ada yang lebih memudahkan kita. Okay, kita kena tengok juga kat formula. Okay, kalau ikutkan formula kita tadi, formula 13. Okay, formula 13, dia sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Okay, kalau cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak sin kuasa 2 theta. So, untuk nampak lebih mudah kat sini, yang ni daripada panjang ni, kita boleh tulis cos kuasa 2 theta sahaja. So, kita tulis cos kuasa 2 theta je lah. Okay. So, kita padam dulu ni. So, yang 1 tolak sin kuasa 2 theta ni, kita just tulis cos kuasa 2 theta. So, sekarang ni kan lebih mudah. Kita potong saja cos atas dan bawah. Jadi, yang tinggal sin kuasa 2 theta. So, dah terbukti. Okay, terbukti dah. Okay, seterusnya soalan D. Simple je tu. 1 tolak cos kuasa 2 x. X per secant kuasa 2x tolak 1 sama dengan cos kuasa 2x. Okay. So, yang ni kita nak buktikan kiri sama dengan kanan. Okay. Kat sebelah kiri kita, kat sebelah kanan kita ada cos sahaja. Okay. So, sekarang ni kalau kita nampak lah dekat sini kan, kita nak gantikan secant lah secant ni. Okay. Kita kena gantikan secant ni. Ataupun 1 tolak cos kuasa 2x ni, kita boleh permudahkan dia jadi sin je lah macam tadi. Macam tadi, kita guna yang 13. Kalau sin kuasa 2a, dia akan sama dengan 1 tolak cos kuasa 2a kan? Untuk yang 13 tadi. Jadi 1 tolak cos kuasa 2a tu, kita boleh jadikan dia sin kuasa 2 je. Sin kuasa 2x lah. Okay. So, yang bawah ni, secant kuasa 2x tolak 1 tu, kamu boleh ambil daripada 14. Sebenarnya kalau kamu nak ubah yang ni, secant jadi 1 per cos, okay, kuasa 2x tolak 1, dia macam makin merumitkan kalau kamu perhatikan kat situ. Daripada situ kita kena pandai mana satu kita nak guna formula. So, kalau ikutkan dekat sini, cuba tengok formula 14. Okay, secant kuasa 2x tolak 1 tu, kita boleh olah formula 14 tu jadi tangent sahaja. Tangent kuasa 2x. Okay, sebab formula 14, dia adalah secant kuasa 2a sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2a. Okay, jadi kita boleh buat tangent kuasa 2a sama dengan secant kuasa 2a tolak 1. Nampak? So, ni dah sama. Secant kuasa 2a tolak 1 sama dengan tangent kuasa 2a. So, kita just tulis tangent kuasa 2x. Macam tu. So, nampak lebih ringkas. Okay, so sekarang ni tangent ni kita bolehlah tukar jadi sin per cos. Okay, so cikgu buat sin kuasa 2x. Tangent adalah sin per cos kan. So, sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Okay, sin kuasa 2x per cos kuasa 2x. Okay. Okay, lepas tu kita boleh ringkaskan lagi. Okay, so kita buat, jadikan dia sin kuasa 2x. Kita terbalikkan lah, kita darabkan dengan cos kuasa 2x per sin kuasa 2x. So, yang ni boleh hapuskan. So, yang tinggal cos kuasa 2x sahaja. Dah terbukti lah. Cos kuasa 2x. Okay, terbukti. Macam tu. Okay, itu soalan C. Seterusnya, boleh buat tak setakat ni? Okey tak? Boleh ikut? Boleh. Boleh. Ikut. Okay, kita tengok lagi. Okay, soalan E. Okay. Dia sebab soalan ni
Dia dah bagi tahu dah formula apa nak kena guna. Dia kalau soalan SPS benar, kamu kena fikirlah. Dia dah bercampur-campur nak kena guna formula daripada 13 sampailah formula sampai 21 tu. Macam ni kita dah tahu dah soalan ni mesti kena guna identiti asas. Dia tak berapa best lah kan, tak mencabar. Okay, kita tengok soalan E. So soalan E kita ialah secant X tolak 2 tangent X sin X. Sama dengan 2 cos X tolak secant X. So dekat sini, kalau nampak terlalu banyak, ada cos, ada secant, ada apa semua kan. So kalau tak ada idea dekat sini, yang dekat berganda tu pun tak ada. Tak nampak macam tak ada jalan dekat situ. So kamu just jadikan yang asas sekali. Contohnya jadi asas ni, secant kamu jadikan saja 1 per cos. Kemudian kalau tangent, sin per cos. Sin X per cos X. Tak macam tu. Kemudian sin X ni sin X lah. Buat macam tu dulu. Sekarang ni kalau ikutkan, ni sekali lah, dia jadi sekali ini. Pembawah dia dah jadi sama. Cuba kita gabungkan dia. 1 tolak 2 sin X. Sin kuasa 2X lah. Sebab sin X dia akan jadi sin kuasa 2X. Dia tak jadi sin X kuasa 2. Maksudnya sin tu yang kuasa 2. So sin kuasa 2X. Sin X dia jadi sin kuasa 2X. So perkan dengan cos X. Kemudian yang ada dekat sini, 1 tolak 2 sin kuasa 2X tu, cuba kita tengok dekat formula. Ada tak? 1 tolak 2 sin kuasa 2X. Tak ada kan? Yang ada 1 tolak sin kuasa 2X saja, bukannya 2 sin kuasa 2X. Dia cuma ada sin kuasa 2X sahaja. So kita nak buat macam mana yang ni? Kita tukarkan sin tu kepada cos. Yang boleh buat, kita boleh tukar sin kepada cos. Sin kuasa 2X tu kita tukar kepada cos kuasa 2X lah. So cikgu buat macam ni, cuba 1 tolak 2. Sin kuasa 2X dia boleh jadi 1 tolak cos kuasa 2X daripada formula 13 tu. So yang ni bawah akan samalah cos X. Kemudian kita kembangkan yang ni, 1 tolak 2, negatif 2 darab 1, negatif 2, negatif 2 dengan negatif positif 2 cos kuasa 2X. Dia jadi macam ni. So yang ini dia jadi negatif per cos X. Lepas tu dia jadi negatif 1 tambah 2 cos kuasa 2X. Perkan dengan cos X. Tak muat X tu, cikgu sambung sebelah ni. Lepas tu ini. Kita boleh pecahkan lah. Kita pecahkan balik ini. Asal tadi macam ni kan. Kita dah gabung, kita pecahkan balik. So dia jadi negatif 1 perkan dengan cos X. Tambah dengan 2 cos kuasa 2X per cos X. 1 per cos adalah secant. Perasan tak? 1 per cos adalah secant yang ni. So negatif secant lah. Negatif secant macam tu. Yang ni pula kita boleh potong. Cos 1 kat bawah, potong 1 kat atas. So yang tinggal kat atas 2 cos X. Sebenarnya ni dah sama dah. Cuma susunan saja. Kita susunlah balik. 2 cos X tolak secant X. Dah lah terbukti.
Okay, macam itulah kita nak buktikan dia. Okay, last untuk yang ini. Nanti yang lain tu cuba buat lah. Okay, kita ambil soalan G. Kita tengok soalan G. Okey, soalan G kita ialah sin kuasa 2x 1 tambah secant kuasa 2x sama dengan secant kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Okey, so kalau tengok dekat sini, okey, mungkin kalau tengok dekat sini kan kita ada cos. Secant ni dah ada. Okey, so kita cuba gantikan sin lah. Cuba gantikan sin ni. Okay. Sin adalah 1 tolak cos 1 tolak cos kuasa 2. Sin kuasa 2x ialah 1 tolak cos kuasa 2x. Ni untuk yang sin kuasa 2. Okay. Lepas tu 1 tambah secant kuasa 2x 1 tambah secant kuasa 2x dia tak ada direct dekat formula situ yang boleh kita ganti dengan tangent. Tak boleh kalau kita nak ganti dengan tangent secant tolak 1. Sekarang ni kita 1 tambah secant ataupun secant tambah 1, so tak boleh ganti Okay, so yang kita nak gantikan dekat sini, okay, kita just ganti secant tu adalah 1 per cos dia lah 1 tambah secant ialah 1 per cos. Kita ambil belah kiri je Okay, 1 per cos kuasa 2x. So ada 2 bracket dekat sini. Kalau kita nak kembangkan dia, kita guna macam kita buat kembangan tu lah So cikgu ambil 1 darab dengan 1 dulu, dapat 1. Okay. Lepas tu negatif positif dapat negatif. Cos kuasa 2x darab dengan cos 1 per cos kuasa 2x. Macam ni lah. Kalau tak nampak, cikgu tulis macam ni. Cos kuasa 2x, kita darabkan dengan 1 per cos kuasa 2x. Okay. So, kita dapat 1 lah kan. Ni kita dapat 1. Sebab potong atas bawah. So, kita dapat 1. Okay. Negatif dengan positif dapat negatif. Kemudian cikgu darabkan yang ni Negatif cos kuasa 2x darab 1. Dapat negatif cos kuasa 2x. Okay, lepas tu yang ni pula. Okay, 1 darab dengan 1 per cos kuasa 2x. So, dia jadi tambah 1 per cos kuasa 2x. Yang ni. Okey, yang ni tadi 1 darab 1 dapat 1. Yang cos ni darab dengan ni pun dapat 1. Okey, kemudian yang ni dapat yang ni. Yang ni kita kena ringkaskan dia. Okey, cara kita nak ringkaskan dia. Okey, kita jadikan pembawah dia sama dululah. Pembawah dia sama. Ni pembawah dia 1. So, kita kena nak bagi sama, kita kena darab dengan cos kuasa 2x lah. So, yang atas ni pun darab dengan cos kuasa 2x. Okay. Betul ke ni? Okay. Tak perlu pula. Kita tak perlu pun. Okay. Tak apa. So, yang ni tadi cikgu tulis balik dekat sini Yang ni tadi. Okay, cikgu tulis dekat sini. Negatif cos kuasa 2x tambah 1 per cos kuasa 2x. Okay, so yang ni tak perlu pun. Padam balik. Okay. Okay, yang ni dah habis lah. 1 tolak 1 kan. Okay, so negatif cos kuasa 2x ni sebenarnya kita dah dapat dah yang ni. Secant kuasa 2x adalah 1 per cos yang ni.
So, kalau kita tulis balik, negatif cos kuasa 2x tambah dengan secant kuasa 2x. Dah dapat dah sebenarnya kat atas tu. Cuma kita betulkan kedudukan dia saja. Secant tu kat depan. Okay. Okay, itu untuk yang penggunaan identiti asas tu. Okay, kemudian kita tengoklah yang menggunakan sudut majmuk, formula sudut majmuk dengan berganda tu. Okay, tengok muka surat 162. Okay, muka surat 162 Okay, kita tengok soalan. Kita tulis ni lah, soalan A dahulu. Iaitu sin 2A perkan dengan 1 tolak cos 2A sama dengan cotangent A. Okay, kat sini adalah cotangent A. Kat sebelah kanan cotangent A. Okey, kita nak tengok yang sesuai lah, mana formula yang sesuai. Okey, sekarang ni sin 2A. Okey, kita rujuk dekat formula. Okey, sin 2A, kalau ikutkan dekat sini, formula 19. Okey, iaitu sin 2A ialah 2 sin A cos A. So, kita just ganti. Kadang benda ni kita kena try and error juga sesuai ataupun tak sesuai. Tapi sin 2A kita memang boleh tulis 2 sin A cos A je lah So kita tulis 2 sin A cos A. Okey. Kemudian 1 tolak cos 2A. Okey, 1 tolak cos 2A. 1 tolak cos 2A kalau ikutkan kat sini tak ada kan? Dia tak ada direct, maksudnya 1 tolak cos 2A ni kita tak boleh gantikan dengan 1 sahaja. Sin ke apa ke tak boleh. Okey. Okey, kalau tak boleh kita kena gantikan cos 2A sahaja. Cos 2A pula ada 3. Ada 3 dekat situ. Okey. Cos 2A ada 3. Yang mana satu kita nak pilih. Okey, tapi sebelum tu, okey, yang ini pilihan lah. Cotangent ni, okey, kamu boleh terus tulis cos per sin dulu. Cos A per sin A. Okey, ingat cotangent cos A per sin A. Kalau tangent sin A per cos A. Tapi cotangent cos A per sin A. Daripada sini kita nampak atas mesti cos, bawah mesti sin. So atas kita kena tinggalkan cos. Maksudnya kita kena hapuskan sin lah. Okay, kena hapuskan sin. Jadi dekat belah bawah ni kita kena ada sin lah sepatutnya. Okay, so cikgu pilih 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okay, cikgu pilih 1 ni kena ada. Okay, 1 yang ni. Oh, salah tulis Cikgu salah tulis ni. Okay, kita tulis macam ni. Mula-mula kita tulis 1 dulu. Tolak. Okay, cos 2A tu cikgu pilih 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okay, 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okay, kemudian kalau cikgu kembangkan 2 sin A cos A. Yang ni akan jadi 1 tolak 1 tambah 2 sin kuasa 2A. Okay, 1 tolak 1 habislah. So, yang tinggal 2 sin A cos A perkan dengan 2 sin kuasa 2A. Kemudian kita just potong saja 2. Potong sin A kat atas. Potong 1 sin A kat bawah. So, kita tinggal cos A per sin A. Okey, nampak kat sini. So, dah terbukti dah sebenarnya ni. Okey, bila kat atas ni kamu dah tuliskan cos A per sin A, tak perlu pun kamu tukar kepada cotangent. Nak tukar kepada cotangent pun boleh ni. Tukarlah cotangent A balik. Sebab cos A per sin A adalah cotangent A. Okey, dia kena pandai pilih formula. Macam tu lah idea yang cikgu nampak tadi. Cotangent adalah cos per sin. So, yang atas kena ada cos. Jadi, sin kita kena hapuskan. Kalau kita nak hapuskan sin, kita kena bahagi dengan sin. So, bawah kena ada sin. So, kita kena pilih yang ada sin lah.
Okay, jangan pilih yang ada cos. Kalau kamu pilih dekat sini, gantikan dengan 2 cos kuasa 2 tolak 1. Mungkin ada penyelesaian dia tapi mungkin jadi panjang lagi lah. Ataupun kamu pilih cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A pun boleh. Tapi dia akan jadi panjang macam tu. Okay, so kita pilih sin yang ni. So nampak satu dah boleh hapus. So tinggallah 2 sin kuasa 2A. So daripada situ kita boleh hapuskan sin yang dekat atas. Okay, so ini je lah yang tinggal. Macam tu. Okay, seterusnya soalan pembuktian ni kalau cikgu suka sebab kita tahu dah jawapan dia. Jawapan dia dapat je memang confirm betul. Markah dia agak banyak untuk pembuktian ni 3 markah. Buktikan sajalah. Buktikan 3 ataupun 4 lah. Cikgu dah lupa dah. Okey, seterusnya kita tengok soalan B 4B. Soalan B. Okey, soalan B kita ialah tangent A tambah cotangent A sama dengan 2 cosecant 2A. Okey. Cosecant, okey, untuk soalan macam ni, sebaiknya, okey, semua ni kita tukar jadi asas dululah. Okey, sebab ini adalah cosecant 2A. Okey, cosecant 2A, ada tak dekat formula kita cosecant 2A? Tak ada Kita tak ada cosecant 2A. Dia berganda dekat formula berganda daripada 19 sampai 21. Tak ada dekat situ. Okey, jadi kita kena tukar jadi sin lah cosecant adalah 1 per sin. Okey, kita tukar dulu yang kanan ni. Dia jadi 2 sin 2A. 2 tu kekal lah kat atas Cosecant tu dia jadi 1 per sin 2A. Cosecant 2A jadi 1 per sin 2A. Kalau tak nampak juga, cikgu tulis 2 1 per sin 2A. Macam tu. So, jadilah 2 per sin 2A kan. Okay. Sin 2A. Okay, sin 2A pula ialah 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Okey. Nampak? Kita boleh pemudahkan dulu yang sebelah kanan. So, dia jadi 1 per sin A cos A. 1 per sin A cos A nanti. Okey. So, yang sebelah kiri ni, yang kanan kita permudahkan. Okey. Yang kiri ni, tangent A ni kita boleh tukar jadi sin per cos lah. Kita tukar jadi sin per cos So, sin A per cos A. Tambah cotangent adalah cos A per sin A. Okay, so sekarang ni kita jadikan pembawah dia sama. Ini darab yang ni, ini darab yang ni Okay, so sin kuasa 2A lah. Sin A darab sin A. Sin A darab sin A dapat sin kuasa 2A. Cos A darab cos A pun dapat cos kuasa 2A. Perkan dengan cos A sin A. Okay, so kita tengok formula. Dekat sini kita guna formula identity sebenarnya. Cuba kita tengok yang 13, formula 13. Sin A, sin kuasa 2A, cos kuasa 2A sama dengan 1. Jadi kita boleh gantikan yang atas ni dengan 1. 1 per cos A sin A. Okay. Sebenarnya dah terbukti dah. Nampak ni? Nampak terbukti. Kalau kamu tak buat macam cikgu buat yang sebelah kanan ni. Okay, kalau kamu tak buat macam ni. Kamu kena buat lagi. Daripada sini. Kamu kena buktikan sampai dapat 2 cosecant 2A tu. Susah tau. Dia nampak dia lebih susah. Sebenarnya boleh kalau kamu tak nak buat yang belah kanan ni dulu. Macam cikgu buat tadi ni. Dah sampai macam ni. Kamu kena buktikan sampai dia dapat 2 cosecant 2A. Sebenarnya agak susah dah bila kamu nak buat macam ni. Daripada sini, nak buat jadi 2 cosecant 2A. Tapi kalau daripada sini, dah dapat dah sama macam ni. Dah dapat dah, terbukti dah. Terbukti.
Okay, so jalan kerja dia, jalan kerja dia, sepatutnya yang ni kamu salin je lah balik tangent A tambah cotangent A. Okay, tangent A tambah cotangent A ni. Okay, macam ni kamu buktikan dulu, kamu permudahkan dulu belah kanan, permudahkan sampai dia dapat macam ni. Okay, lepas tu yang ini pun kamu jadikan macam ni lah, permudahkan dia lah, jadi dia paling asas kan. Tangent jadi sin per cos. So bila kamu dah dapat ini, dah terbukti dah. Tak perlu nak buktikan sampai jadi 2 cosecant 2A. Kalau kamu boleh buktikan boleh. Tapi sebenarnya susah. Dia lebih senang macam ni yang cikgu tunjukkan. Okay, so macam mana kita nak tahu kita nak buat cara macam ni ke tak? Okay, kita tengok yang sebelah kanan lah. Sebelah kanan dia, kalau dia punya bentuk dia tu, okay, dia kalau dah memang ada dekat formula, kalau sebelum ni kan, soalan 4A tadi, cotangent kan, cotangent A. Yang tu tak perlu tukar pun tak apa. Sebab cotangent A dia kita tahu cos per sin. Asas dia adalah cos per sin ataupun 1 per tangent. Okay, yang tu tak payah tukar pun tak apa. Tak payah selesaikan belah kanan dulu. Okey, kalau contoh yang tadi muka surat yang depan tadi yang guna identiti asas tadi. Okey, yang guna identiti asas tadi, contohnya 2 sin kuasa 2 theta. Okey, yang tu tak perlu tukar pun tak apa sebab ada dalam formula. Okey. Tapi kalau cosecant 2A tu tak ada kat dalam formula tu, better kita permudahkan dulu. Okey, untuk memudahkan kita menjawab nantilah. Okey, boleh ke? Soalan B dah buat dah. Ke tengah-tengah menyalin? Dah Okey, cikgu teruskanlah soalan C Okey, soalan C. Cosecant kuasa 2x tolak 2 sin kuasa 2x tolak cotangent kuasa 2x sama dengan cos 2x. Okay, cos 2x. Okay, cuba kita tengok dulu. Kalau cos 2x, okay, cos 2x ni, kalau kita nak selesai, nak permudahkan dulu, ada 3 pilihan dekat situ. Tak boleh nak pilih yang mana dulu. Kita tak tahu yang mana jangkaan kita kan, yang mana yang sesuai. So tak perlu lagi. So kalau kita tengok kat situ, dia adalah cos 2x di sebelah kanan. Okay, kita cuba permudahkan sebelah kiri lah. Okay, contohnya cosecant kuasa 2x. Cosecant kuasa 2x, kita boleh tengok formula 15. Betul tak? 15 kan? Sebab ada cosecant kuasa 2x dekat situ. Cosecant kuasa 2a. So dia jadi 1 tambah cotangent kuasa 2x lah. Okay. Okay, tolak dengan okay, sin ni kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh tukar jadi tangent ke cos ke. Kita salin je balik. Okay, tolak dengan cotangent kuasa 2x. Daripada sini nampak kita boleh permudahkan dah. Cotangent boleh tolak cotangent ini. So yang tinggal 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okay, kita check dulu dekat formula. Ada tak 1 tolak 2 sin kuasa 2x? Ada tak? Ada tak yang sama? 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Formula nombor berapa? 13. 13. 13 tak boleh. 13 mana ada 2 sin kuasa 2x. Dia tak ada 2 tu. Tak boleh. Tengok betul-betul yang mana? Formula yang 17 mana ada kaitan? Mana ada kuasa 2? Tak perasan tu. Tengok tu. Ada sebiji tu. 1 tolak 2 sin kuasa 2x. 20. 20. Cuba tengok 20. Ada kan? 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Jadi kalau ada 1 tolak 2 sin kuasa 2x, yang ni kita boleh gantikan terus dengan cos 2x. Nampak? Cos 2a sama dengan, kalau dekat formula, dia tulis macam ni lah.
cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2X. So yang kita ada yang ni. Kita ada yang ni. So kita boleh gantilah yang ni. Cos 2X. Cos 2A. Kat situ lah cos 2A. Sini kita kena buat cos 2X. So dah lah. Terbukti lah dah. Ni dah dapat dah ni. Dah sama dah macam ni. Nampak? Terbukti dah. Macam tu je. Okay. Okay, seterusnya soalan D lah. Soalan D. Soalan D kita ialah tangent 2A per 1 tambah secant kuasa 2A sama dengan tangent A. Okay. Okay. Tangent 2A per 1 tambah secant 2A. Bukan secant kuasa 2A. Okay. So sekarang ni. Okay. Tak ada. Secant. Masalahnya secant 2A tak ada. Tangent 2A memang ada. Tapi kalau tangent 2A tu, kalau kamu gunakan formula, dia akan jadi ada kuasa 2. Tapi secant 2A ni, secant kamu tahu 1 per cos. 1 per cos. Cos dekat sini kamu tak akan dapat yang ada tangent. Yang ini kamu tak boleh tukar jadi tangent. Okay? Jadi kita just guna sin per cos sahaja sebenarnya. Tangent 2A kita tukar jadi sin 2A per cos 2A. Macam tu. So yang bawah ni, yang bawah pula 1 tambah secant ialah 1 per cos kan? Jadi 1 per cos 2A. Okay. Mula-mula buat macam ni. Ni bahagi kan? Okay, nanti kita tukar pada darab. Tapi pastikan yang bawah ni kita jadikan dia satu pecahan lah. Okay. So sin 2A per cos 2A. So yang bawah ni, kalau cikgu jadikan dia cos 2A per cos 2A lah Cos 2A per cos 2A tu adalah 1 tadi. Okay. So sekarang yang bawah ni jadi cos 2A tambah 1 per cos 2A. Cikgu nak tulis macam ni. Okay. Lepas tu baru kita tukar bahagi kepada darab sin 2A perkan dengan cos 2A darab. Terbalikkan. Cos 2A per cos 2A tambah 1. Ni yang ni kita terbalikkan lah. So sekarang yang ni dengan yang ni boleh potong. Okay, kita boleh potong. Kita ada tambah 1 kat situ. Okay. Cos 2A tambah 1. Okay. Okay, lepas tu sin 2A perkan dengan cos 2A tambah 1. Okay. So sekarang ni daripada sini. Okay. Sebab dia sin 2A kan. Barulah kita gantikan. Cuba kita tengok. Sin 2A kita adalah 2 sin A cos A. Okay. Cos 2A tambah 1 ni ada 3. Kita nak pilih yang mana? Cara kita nak pilih, kita tahu belah kanan tangent. Tangent adalah sin per cos. Okay. Maksudnya kita kena tinggalkan sin. Kita kena hapuskan cos. Jadi dekat bawah kena ada cos. Okay. Kena ada cos. Jadi cos 2A ni sebaiknya kita pilih formula yang kedua tu. 2 cos kuasa 2A tolak 1. Kan ada 3 kan. Jangan pilih yang ada cos dengan sin. Jangan pilih yang ada sin saja. Kita pilih yang cos saja. Iaitu okay, cos 2A ni kita gantikan dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Okay. Jangan lupa yang ni tambah 1 dekat belakang. Okay. Cos 2A kita pilih 2 cos kuasa 2A tolak 1. Kemudian tambah 1 yang ni. So yang ni dengan ini dah boleh hapus. So yang tinggal 2 sin A cos A
perkan dengan 2 cos kuasa 2A. 2 boleh hapus. Cos atas 1 potong, 1 kat bawah potong. So yang tinggal sin A per cos A. Dapatlah ini adalah tangent A. Terbukti. Okey. Boleh tak ni? Boleh Boleh. cikgu. Boleh Faham Okey. Okey, seterusnya. Satu lagi lah soalan. Kita pilih F Ini dah cikgu teruskan Nanti cikgu bagi salinannya ni. Cikgu share. Okey, F Kita tengok F. Okey, soalan F kita ialah cos 2A tolak 1 per sin 2A. Kita kena buktikan jadi sama dengan negatif tangent A. Okey. So dia nak belah kanan negatif tangent A. Okey, tak perlu pun tukar sin per cos. Okey, kita just tengok cuma kita just tahu je lah kalau tangent mesti sin per cos kan. So kat atas mesti sin lah. Okey. Okey, kita tengok cos 2A yang kita nak gantikan. Nampak kita kena tahu pilih lah Nombor 20. Ada 3 ni. Kita nak pilih yang mana? Kita kena ada sin dekat atas. Okey, kita kena ada sin kat atas. Jadi kita pilih lah yang ada sin tu. Jadi cos 2A kita pilih 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey. Tolak 1. Ni tolak 1. Okey. So yang sin 2A kita just tulis lah ikut je. Itu tak boleh pilih. 2 sin A cos A. Okay. 1 ni dengan 1 ni boleh potong. So yang tinggal negatif 2 sin kuasa 2A per 2 sin A cos A. Okay. Potong sin, potong 2. Ni tinggal 1 saja sin. So yang tinggal negatif sin A per cos A. Dapatlah. Sin per cos adalah tangent. So dapat negatif tangent A. Dah. Terbukti. Macam tu. Okay Senang je yang tu. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan yang SPM, bentuk SPM. Okay, sebab bentuk SPM kita tak tahu dia nak guna formula yang mana kan. Okay, sekejap kita tengok soalan. Soalan muka surat 167. Tengok muka surat 167. Okay. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Bentuk ni kita tak buat lagi tadi. Okay, buktikan. Yang A tu kita ambil yang pembuktian saja. Yang bawah tu nanti. Okay, pembuktian tu buktikan sin 3x tambah pi per 6 tolak sin 3x tolak pi per 6 sama dengan 1 per 2. Okey. Belah kanan dia memang macam tu je lah. Tak boleh nak permudahkan apa. Okey. Yang ini kalau kamu perhatikan ini adalah adalah petua ataupun formula majmuk yang ada dua-dua simbol tadi tu. Ada tambah dengan tolak. Sebab dalam bracket dia tu untuk sudut ada operasi kan. Jadi kita rujuk dekat kita punya formula tadi. Okay. Kalau ikut kat sini formula kita adalah formula 16 lah. Okay. 16. Kita assume 3x ni adalah A, yang ini adalah B. Ini adalah A, ini adalah B macam tu. Okay. So sekarang ni kalau sin A tambah B. Sin A tambah B. So maksudnya kita kena tukarkan yang ni semua. Ni ambil panjang sikit ruang dia. So kita salin formula tu adalah sin A kita adalah 3x cos pi per 6. Okay.
Kemudian tambahlah, kita kena pilih tambah. Kalau dekat sin A tambah B, yang belah kanan pun kita kena pilih tambah. Tambah cos A kita 3x, sin B, sin pi per 6. Okay, so kita baru settlekan yang ini. Kita baru settlekan ini, nampak tulis dia panjang ini. Kemudian tolak. Okay, tolak yang ni. Okay, kena buat bracket lah ya. Okay, sin sama macam tadi, cuma operasi dia tolak. So kita just ambil sin A cos B. So sin 3x cos pi per 6. Okay, lepas tu tolak juga kan. Kalau sini tolak, operasi tolak, kita kena tolak juga. Tolak, kita paksa tulis dekat bawah. Tolak cos A sin B. Cos 3x sin B kita ialah pi per 6. Baru tutup kurungan. Nampak panjang kat situ, tapi sebenarnya soalan ni taklah susah sangat. Okey, so kita tulis balik ataupun kita buka kurungan yang ni. Okey, buka kurungan ni, kalau kamu guna pensel tu kamu padam je lah, ada guna kalkulator kan, kamu padam je. Yang ni jadi tolak. Okay, padam je kurungan tu, kamu terbalikkan saja. Yang ni jadi tambah lah, sebab negatif bertemu dengan negatif jadi positif. Okay, so sekarang kita tengok yang sama, yang kita boleh permudahkan. Yang ni sin 3x cos pi per 6. Yang ni pun sin 3x cos pi per 6. Operasi dia adalah tolak, nampak tolak. Bila tolak, kita boleh potong je. Hapus. Okay, so sekarang ni yang tinggal cos 3x sin pi per 6 tambah cos 3x sin pi per 6. Ni pun sama. Bila tambah, sepatutnya kita terus dapat jawapan 2. 2 lah. 2 cos 3x sin pi per 6. Macam ni lah. Kalau x tambah x kan, ni jadi sekali lah macam pemboleh ubah. So jadilah 2x. So kalau cos 3x sin pi per 6 campur juga benda yang sama. So kita akan dapat 2 cos 3x sin pi per 6. Okay. Okay. Seterusnya. Apa yang kita boleh buat dekat sini? Macam cos 3x. Sekejap. Cikgu dah tertutup kita tadi. Okey. 2 cos 3x. Cikgu ada tertinggal kejap cos 3x sin, so dapat cos 3x per 2. Okey. Okey, sin pi per 6. Soalan dia sorry ni bukan 1 per 2 Ni adalah cos 3x. Patutlah tak dapat. Okey, so ni cos 3x So sekarang ni, daripada sini kita nak jawapan cos 3x sahaja. Okey, cuba tengok dekat sini. Sin pi per 6. Sin pi per 6 ni kita boleh selesaikan sebenarnya. Guna kalkulator, kita calculate sahaja. Cos 3x tak boleh Cos 3x kita kena tinggalkan cos 3x. So kamu kena tekan kalkulator sin pi per 6. Okey? Mod, pastikan mod radian. Sebab bila ada pi ni, maksudnya dia dalam radian tau. Kamu tukar dulu mod radian. Tahu kan nak tukar mod radian kan? Jangan mod degree Sebab kalau mod degree, kamu kena tukar pula pi per 6 ni kepada degree. Pi per 6, kalau kamu nak tukar pada degree, kamu kena darab dengan 180 per pi. Dapat 30 darjah. Kalau kamu tak tukar dalam radian, kamu kena tekan kalkulator sin 30. Kalau kamu tukar dalam mod radian, kamu boleh ikut ni, sin pi per 6. Guna sahaja pi yang dekat kalkulator tu. Pi dekat kalkulator tu, kamu just tekan shift EXP. Kamu akan dapat pi dekat kalkulator ABC 6. Okay, so yang ni dapat berapa? Siapa yang dah tekan?
Sin pi per 6 dapat berapa? 0.5. 0.5. 0.5 kan? Jadi, 2 boleh darab dengan 0.5. 2 ni. 2 darab 0.5 dapat 1 kan? So tu sebab jawapan dia tinggal cos 3x sahaja. Sebab yang ni jawapan dia 0.5 darab dengan 2 dapat 1. So yang tinggal cos 3x sahaja. Okay? So ingat tu, bila kita punya sudut dekat sini dalam pi, maksudnya dalam radian. Okay? Radian. Sama ada kamu nak tukar radian kepada darjah, kamu akan dapat 30 darjah. Ini macam cikgu buat ni. Ataupun kamu biar saja dalam radian, cuma dekat kalkulator pastikan mode radian, bukan mode degree. Tahu cikgu harap kamu nak tukar mode tu tahulah. Nak tukar mode degree tu kan, kamu just tekan ada DEG dengan RAD, kamu just tekan RAD tu, tekan nombor 2. Okey, boleh ke yang ni? Boleh. Okey, kita ambil lagi satu soalan lah. Okay, satu soalan yang SPM ni. Okey, kita tengok soalan yang 168 tu tak berapa susah sangat. Kita tengok yang ada pembuktian. Dia dah gabungkan lah dengan lakarkan graf semua Okey, nombor 15. Kita tengok lain. Yang ada pembuktian. Okey, kejap nak cari. Kita cari yang macam susah sikit lah. Okey, kita tengok 29 muka surat, soalan 29 muka surat 176. Okey. Muka surat 176. Okey, soalan 29. Okey, buktikan 2 cos x tambah 45 darjah. Ni lebih kurang macam tadi je. Cos X tolak 45 darjah sama dengan cos 2X. Ni sama je macam tadi. Lebih kurang. Dia tukar je. Okay. So sekarang kita nak guna cos lah. Kita tengok sudut formula majmuk tu. Okay. Tengok dekat formula. Kita guna formula majmuk. Tapi kita guna cos sekarang. Okay. Assume yang ni A, yang ni B. Ni A, ini B. Okey, 2. Okey, 2 kena tulis dulu. Kita tengok soalan formula 17. Okey, operasi dia ialah tambah. Jadi cos yang ni kita kena gantikan dengan cos A, cos B. So, cikgu tulis cos X, cos 45. Okey, kemudian kena tolak Sebab kalau cos ni dia terbalik. Kalau operasi tambah, yang dekat sini kena jadi tolak. Lepas tu sin A, sin B. So sin X, sin 45. Tutup kurungan. Kita baru settle yang ni Okey. Kemudian seterusnya untuk cos X tolak 45 pula. Okey. Sama juga kita ambil formula yang sama, cuma operasi dia tolak kan. So, cos A, cos B juga. Buat kurungan Cos X, cos 45. Operasi tolak kat sini akan jadi tambah. Kemudian sin A, sin B. Sin X, sin 45. Okay, tutup kurungan macam tu. Okay. Lepas tu, kemudian kita nak buat apa ni? Okey, 2 ni kita boleh darabkan ataupun kita permudahkan dulu. Okey, macam ni lah. Bila cos macam ni, cos 45 ni kita boleh selesaikan dulu tau. Sebab cos 45 kita boleh dapatkan sesuatu nilai. Yang tu tak perlu tukar dalam radian. Pastikan mode dalam degree. Nak tahu mode dalam degree ke, mode kalkulator kita dalam degree ke radian. So, kamu tengok ada huruf kecil dekat kalkulator kamu tu. Ada huruf D tu degree lah. Kalau R kecil dekat kalkulator kamu, mode kamu dalam radian. So, kena tukar dulu mode dalam degree. Ataupun kamu
Reset saja. Bila reset dia memang terus dalam degree So kalau cos 45, kamu dapat 0.7071 kan? Okay, cos 45 0.7071. Okay, ataupun kamu kena ingat tak yang dalam bentuk ada set tu, 1/2 sebenarnya 1/2. Tapi boleh jugalah, tak perlu bertukar. Kamu buat dulu macam ni. Okay, 2 dekat luar. So jadi berapa tadi? 0.7071 cos X. Nombor mesti kat depan Cos 45 ni jadi satu nombor kan? So kamu tulis kat depan 0.7071. Okay, tolak dengan sin 45 dapat apa? Sin 45 sama kan? Sin 45 dapat sama kan? Sama. Sama. So yang ni pun kita buat 0.7071 sin X. Okay, tutup kurungan. Okay, yang ni pun sama. 0.7071 cos X tambah dengan 0.7071 sin X. Okay. Kemudian yang ni kalau ikutkan kamu kena kembangkan Kena kembangkan. Kembangkan. Yang ni 2 darab dengan yang ni. 2 ni kemudian kita kembangkan yang ni dulu. Yang ni darab dengan yang ni dulu. Okay. So kita akan dapat 0.7071 kita buat kuasa 2 je. Tak perlu nak darab lagi Sebab nanti last kali kita akan dapat yang ni je. Maksudnya nanti nombor tu akan hapus. Okay. So cos darab cos jadi cos kuasa 2x. Okay. Lepas tu cikgu darabkan yang belakang ni. Belakang dengan belakang ni. Okay. Dia jadi tolak 0.7071 pun kuasa 2 sin kuasa 2x. Okay. Lepas tu cikgu ambil yang ini dengan yang ni pula. Yang ni 2 ni darabkan negatif negatif 0.7071 pun kuasa 2 juga. Sebab sini ada 0.7071 darab 0.7071 sin x cos x. Okay, sin x cos x. Okay. Kemudian lagi sekali kan, yang ni dengan yang ni tambah. Tambah ni sebenarnya kita tambah kat belakang ni. Ni tak payah lagi sebenarnya. Tambah benda yang sama. 7071 kuasa 2 sin x cos x. Baru tutup kurungan sebenarnya. Tapi yang ni sebenarnya dah hapus dah. Sebab sama. Satu tolak satu tambah, habislah. So yang tinggal sebenarnya yang ni saja. Yang ni saja yang tinggal sebenarnya. Okay. So bila tinggal yang ni saja. Okay, yang ni kamu boleh faktorkan lah sebenarnya. Yang ni keluarkan 2 0.7071 ni kuasa 2. Okay, dalam bracket cuma tinggal cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x sahaja. Okay, cuba kamu selesaikan yang ni. Selesaikan yang ni. Ini selesaikan, tak silap cikgu dapat 1. Kamu selesaikan 0.7071 kuasa 2 dulu. Lepas tu darab dengan 2. Dapat 1 tu tak? Dekat kalkulator kamu akan dapat 0.99998. Memanglah sebab yang ni kamu dah bundarkan ni. Dah bundarkan. Ada lagi kat belakang. So yang ni dapat 1. So yang tinggal sekarang ni adalah cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Sekejap lagi. Ni je yang tinggal sebenarnya. Okay, so cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Tengok balik dekat formula. Nampak tak? Ada yang sebiji dah kat sini. Nombor 20. Tengok formula 20. Sama dah ni formula 20. Formula 20 ni dah sama dah. So kita terus bagi jawapan yang ni dah sama dengan cos 2x. Nampak? Sebab sama dengan formula 20 tu.
Kita ambil yang first tu kan, cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A sama dengan cos 2A. So yang ini tadi kita terus ganti dengan cos 2X. Okay? Boleh ke? Dia sebenarnya yang ni lah, nak nampak, kalau nak tepat 0.7071 ni sebenarnya nilai dia adalah 1/2. 1/2. So kalau 2 darabkan dengan 1/2 kuasa 2, okay, dia akan jadi 2 darab 1/2. Tu yang dapat 1 tu. Tapi sekarang kita tak tukar kan, kita tak tukar dalam bentuk cert, kita tulis 0.7071. Sebenarnya boleh je. Boleh je. Okey. Itu sajalah penerangan untuk yang ni. 29.